Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, malam ni insya-Allah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini, amin. Kita sampai ke muka surat 76 atau 77, iaitu masih lagi berkaitan dengan kekeliruan yang mula timbul tentang golongan umat Islam yang disebut sebagai Al-Asyairah dan juga Al-Maturidiyah. Kalau kita undur sedikit ke muka surat 74, ada orang yang sampai mengkafirkan Asyairah dan juga Maturidiyah, sedangkan mereka lah golongan ahli sunnati wal jamaah. Lalu dalam kuliah yang lalu kita telah lihat tanda bahawa Asyairah Maturidiyah ini adalah ahli sunnah wal jamaah daripada ayat suci Al-Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka nanti Allah Ta'ala akan datangkan dengan satu kaum yang Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Lalu ketika turun ayat tersebut, Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan bersabda, hum qaumu hadza. Mereka yang disebut dalam ayat Quran tadi adalah kaum orang ini, kaum Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kaum kepada Abu Musa Al-Asy'ari kerana keturunan beliau, dan pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu boleh dianggap kaum beliau, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, memetik Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang disebut Asyairah itu termasuk dalam kaumnya, kerana itu mengambil kebiasaan istilah kaum dalam Al-Quran merujuk kepada pengikut seseorang Nabi. Maka demikianlah bila Nabi SAW bersabda hum kaum muhaza, bukan saja merangkumi keturunan tetapi juga merangkumi pengikut keturunan. Kemudian daripada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW memberi bisyarah, perkhabaran gembira, lihat di muka 76, la tuftahanna al-Qustantiniyah falani'mal amiru amiruha walani'mal jaishu dhalikal jaish. Nescaya akan dibuka kota Konstantinopel dan sebaik-baik ketua perang itulah ketua perang yang membuka kota tersebut, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka kota tersebut. Jelas kota itu dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang mana berakidah Sunni aliran Al-Imam Al-Asy'ari. Jadi mustahil kalau Nabi SAW melabelkan sebagai sebaik-baik ketua perang, sebaik-baik tentera, golongan yang sesat, apatah lagi kalau kafir. Kemudian penyaksian ulama, yang ini yang kita akan mulai di sini, iaitu dalam kitab Ittihaf As-Sadatil Muttaqin, iaitu syarah kepada kitab yang masyhur Ihya'u Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Maka yang mensyarahkan kitab iaitu Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi menyebutkan, idza utliqa ahli sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikenaki dengan mereka adalah golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ini pandangan para ulama. Kemudian bila berkata Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam yang digelar sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para ulama, beliau mengemukakan bahawa akidah Asy'ariyah ini disepakati oleh pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Fudalaul Hanabilah. Sebab Hanabilah pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pecah. Kalau mazhab Syafi'i kita boleh kata solid, ya, Asy'ariyah. Kalau mazhab Maliki pun sama, ya, solid Asy'ariyah. Kalau mazhab Hanafi pun pecah, tapi pecah yang tidak memudaratkan, kerana 2/3 Hanafi Maturidiyah. Jadi Maturidiyah masih lagi ahli sunnah wal jamaah, 1/3 Asy'ariyah. Masalah dengan Hanabilah ni, ada sebahagian terpengaruh dengan akidah tashbih dan tajsim, disebut sebagai Hasyawiyah. Jadi nak bezakan antara murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang memang ikut manhaj beliau dan yang intisab kepada Imam Ahmad bin Hanbal tapi tidak ikut beliau dalam akidah, maka yang ikut Imam Ahmad bin Hanbal ini disebut Fudalaul Hanabilah, ulama-ulama Hanbali yang berkelebihan, yang utama. Kalau yang Hasyawiyah tu makna yang pinggiran, yang terketepi, kerana mereka cenderung kepada memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir. Ada juga sebahagian Hanabilah, mereka mengikut mazhab tafwid, mereka serah kepada Allah Ta'ala apakah makna sebenar daripada ayat mutasyabihat, yang itu bukan Asy'ariyah tapi masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada masalah yang itu, kerana tafwid ini manhaj kebanyakan ulama-ulama salaf, ya, sahabat-sahabat Nabi sendiri. Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menyebutkan bahawa metodologi Firqatun Najiyah, Al-Firqatun Najiyah maknanya golongan yang selamat. Najiyah tu yang selamat, firqah tu golongan. Itu adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana ciri-ciri Al-Firqatun Najiyah ini ada pada golongan Al-Asy'ariyah yang dinisbah kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau yang telah menyusun kaedah Ahlil Haq, yakni orang yang benar. Ia merupakan akidah yang disepakati oleh para sahabat dan golongan yang terpilih selepas mereka. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan dalam syair, kun asy'ariyan fi i'tiqadika huwal manhalus safiyyu aniz zayghi wal kufri. Jadilah kamu bermanhaj Asy'ari dalam akidah, kerana ia adalah manhaj yang suci daripada sebarang bentuk penyelewengan dan juga kekufuran. Baik, kalau orang tanya kenapa pula ikut manhaj Asy'ari dalam i'tiqad, kan lebih afdal kita kata ikut manhaj Nabi. Dalam akidah ikut manhaj Nabi itu yang confirm betul. Kenapa pula ikut manhaj Asy'ari? Jadi sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini, walaupun secara teorinya betul, akidah yang sahihah, akidah yang sebenar itu adalah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berlaku fitnah perpecahan di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan yang berpecah itu, yang bercanggah antara satu sama lain, mengaku ikut Nabi. Khawarij mengaku ikut Nabi, Syiah mengaku ikut Nabi, ya, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, masing-masing semua ikut Nabi kalau ikut dakwaan mereka. Jadi nak membezakan dalam ramai-ramai yang mendakwa ikut Nabi ini, manakah yang dalam akidah benar-benar ikut akidah Nabi SAW, maka disebut manhaj Asy'ari. Nak membezakan, ya, kalau asal memang itu akidah yang sebenar adalah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ambil sedikit maklumat luar, sebab yang selalu menuduh Asy'ariyah Maturidiyah ini bukan ahli sunnah wal jamaah, yakni ahlul bid'ati wal hawa, golongan ahli bid'ah dan ikut hawa nafsu. Itu adalah golongan yang sekarang ini dikenali sebagai Wahabi.
Kalau dahulu persaingan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang tuduh Asy'ariyah tak betul, tetapi Mu'tazilah ini telah lama dikalahkan oleh hujah dan juga keterangan yang dibawa oleh ulama-ulama mazhab Asy'ari. Tapi yang masyarakat Islam sekarang ni jadi keliru balik, bukan sangat Mu'tazilah lawan Asy'ariyah. Mu'tazilah rata-rata kita dah faham, ini akidah yang menyeleweng, bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang umat Islam jadi keliru adalah dengan golongan yang dinamakan Wahabi, kerana mereka mendakwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, sementara Asy'ariyah Maturidiyah itu golongan yang sesat, bahkan ada yang kata kafir. Baik. Kalau ikut testimoni para ulama, jelas para ulama mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah itu ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ulama-ulama sekiannya mengatakan kalau Asy'ariyah Maturidiyah itulah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana pendirian ulama tentang Wahabi? Bila kita kata pendirian ulama tentang Wahabi, kita akan ambil pendirian ulama yang agak kemudian, kerana Wahabi ni munculnya kemudian. Kalau kita nak cari fatwa Imam Syafi'i misalnya, Imam Abu Hanifah, tak jumpa. Tapi fatwa ulama dalam mazhab Hanafi ada, fatwa ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ada tentang Wahabi. Tapi ulama yang hidup selepas gerakan Wahabi ini wujud, baru mereka itu berfatwa, Dan gerakan Wahabi wujud sekitar kurun ke-12 Hijrah. Kita sekarang kurun ke-15, lebih kurang 300 tahun yang lalu, ataupun kurun ke-18 Masihi. Ini kewujudan Wahabi. Maka saya ambil maklumat tambahan yang tidak ada dalam buku, sebab zaman sekarang ni yang keliru antara dua ni. Kalau dulu Mu'tazilah Asy'ariyah, Mu'tazilah Asy'ariyah, sekarang ni Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dengan Wahabi. Wahabi kata Asy'ariyah sesat, bahkan kafir. Asy'ariyah kata Wahabi tak betul, akidahnya menyeleweng. Jadi kita lihat pandangan ulama. Ulama empat mazhab. Saya ambil dahulu ulama dalam mazhab Hanafi. Mereka tidak mengkelaskan Wahabi sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sebaliknya Wahabi di sisi ulama Hanafiyah adalah Khawarij. Dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, iaitu yang ditulis oleh ulama mazhab Hanafi yang mutaakhirin, yang kemudian yang masyhur Al-Imam Muhammad Amin, dikenali sebagai Al-Imam Ibn Abidin. Beliau dengan jelas menyebut dalam kitab tadi, Matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ini satu perbincangan tentang pengikut-pengikut kepada anak Abdul Wahhab, yang mana mereka ni adalah Khawarij pada zaman kita. Jelas disebut Khawarij. Jadi sebenarnya pengasas Wahabi tidak bernama Wahhab, nama dia Muhammad, cuma bapa dia bernama Abdul Wahhab. Tapi orang Arab kan biasa, kadang-kadang dia lebih famous dengan nama anak dia, Abu apa. Jadi dia sebenarnya bapa kepada siapa. Tetapi kalau ada juga orang Arab, dia lebih famous dengan nama bapa dia, Ibn apa, anak siapa. Jadi dia ni terkenal dengan anak Abdul Wahhab. Padahal Abdul Wahhab bapa beliau tidak sama pegangan dengan pengasas gerakan Wahabi. Jadi dia mengatakan Khawarij ini disebut oleh pengarang kitab, sebab dia mensyarahkan kitab, adalah golongan yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada timbul persoalan, macam mana Wahabi boleh jadi Khawarij? Wahabi tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Yang mengkafirkan sahabat Nabi ni adalah golongan Syiah yang hulu, yang melampau. Wahabi setahu kita tidak mengkafirkan sahabat Nabi, mereka menghormati sahabat Nabi. Macam mana boleh kata Wahabi Khawarij? Rupanya persoalan yang bermain dalam fikiran kita ni dah dijawab oleh Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala. Kata dia, description bahawa description bahawa Khawarij itu mengkafirkan sahabat Nabi, ini bukan syarat jadi Khawarij. Ini hanya menceritakan Khawarij yang ada pada zaman tu, yang melawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khawarij yang ada pada zaman tu, dia mengkafirkan sahabat Nabi.
Sayyidina Ali dikafirkan, Sayyidina Muawiyah dikafirkan, Sayyidina Amr bin Al-As dikafirkan. Ramailah sahabat-sahabat Nabi yang dikafirkan. Tetapi tidak semestinya nak jadi khawarij tu dia mesti mengkafirkan sahabat Nabi, tidak semestinya. Wa illa fayakfi fihim i'tiqaduhum kufru man kharaju alaihim. Memadailah seseorang itu dianggap khawarij bila mana dia berkeyakinan orang yang dilawan tu kafir. Kalau dia tak setuju dengan sesuatu orang dan dilawan, maka lawan dia itu dianggap kafir. Itu ciri-ciri khawarij. Jadi hati-hati ya, kita di zaman kita sekarang ni kadang-kadang dalam kehangatan berpolitik, berbeza politik, berbalah politik, sebahagian umat Islam tak sedar dia bersikap seperti khawarij, iaitu dia mudah mengkafirkan lawan politik dia. Oleh kerana orang tu tak sama parti dengan dia, maka orang yang tak sama parti dengan dia tu dianggap kafir. Ya, itu tak boleh. Itu ciri khawarij. Di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, hatta golongan Syiah ya, yang memang jelas menyeleweng, kita tidak memukul ratakan Syiah itu kafir. Khawarij kita tidak pukul rata kata kafir ya. Cuma ada sebahagian Syiah yang melampau. Misalnya ada Syiah yang sampai menuhankan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, meletakkan sifat ketuhanan pada Sayyidina Ali. Jelas itu menjadi kafir. Ada Syiah yang mengatakan Quran yang ada pada umat Islam sekarang adalah Quran yang palsu. Kalau macam tu jadi kafir. Tapi kalau kita nak kata Syiah ni semua kafir, itu bukan sikap Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau khawarij demikian, maka ciri itu ada pada Wahabi. Bila dia bangkit melawan umat Islam yang lain, maka dia menganggap dia sahaja Islam, lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun. Jadi asalnya dia kata cerita kama waqa'a fi zamanina fi atba'i ibn Abdul Wahhab, sebagaimana berlaku pada zaman kita pada pengikut kepada anak Abdul Wahhab, alladzina kharaju min Najdin, yang mana mereka ni bangkit daripada Najd. Ya tuan-tuan, kalau cari Najd sekarang tak jumpa. Buka peta moden, cari Najd tak jumpa. Yang akan jumpa namanya Riyadh. Itu nama baru. Kalau nama lama Najd. Baik. Jadi mereka ni bangkit daripada Najd. Wa taghallabu 'alal haramaini, dan mereka pernah berperang dengan tentera-tentera Khilafah Utsmaniyah dan mereka menawan dua tanah haram. Wa kanu yantahiluna mazhabal Hanabilati, dan mereka ini menyamar sebagai mazhab Hambali. Jadi sebab itu perangai menyamar ni sampai sekarang ada. Ada orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia promosi fahaman itu di Malaysia, dia kata dia Syafi'i. Bahkan dia lebih Syafi'i daripada orang yang mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana dia baca kitab Al-Um. Orang mazhab Syafi'i tak baca kitab Al-Um, kata dia. Jadi dia lebih Syafi'i lagi. Jadi jangan hairan, kerana perangai menyamar mazhab ini daripada awal kebangkitan. Kalau awal-awal kebangkitan mereka menyamar sebagai mazhab Hambali. Tapi beza dengan Hambali, kerana mereka ini berkeyakinan bahawa hanya mereka orang Islam. Wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun, dan barang siapa sahaja yang berbeza pegangan dengan mereka adalah orang musyrik. Wastabahu bidzalika qatla ahli sunnati, dengan sebab mereka dah label orang lain tu musyrik, mereka menghalalkan membunuh ahli sunnah. Wa qatla ulamaihim, bahkan membunuh para ulama, dan seterusnya. Ini pandangan mazhab Hambali. Sekarang Hanafi. Sekarang kita lihat pandangan mazhab Maliki. Al-Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau membuat catatan tepi ya, dipanggil hasyiah. Hasyiah kepada tafsir Al-Jalalain. Jadi ketika sampai kepada ayat Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, ya, orang yang dihiasi baginya amalan-amalan dia yang buruk, sehinggalah dia nampak amalan yang buruk itu baik. Ya, ini ayat Al-Quran dalam surah Fatir. Maka Al-Imam Ahmad Nasawi mengatakan, para ulama tafsir ada yang berpendapat ayat ini turun fil khawarij, pada golongan khawarij, alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Khawarij ni apa perangai dia? Dia menyelewengkan tafsir Quran dan hadis. Cuba tengok, ada sebahagian umat Islam zaman kita sekarang ni, kalau kita warn dia, kita bagi peringatan kepada dia, jangan ikut Wahabi. Wahabi pegangan dia tak betul.
dia akan bangkang. Dia kata tak betul Ustaz. Ni ustaz-ustaz yang dituduh Wahabi ni, Masya Allah, saya tengok mereka kalau berceramah Quran hadis saja, sikit-sikit mulut dia qala Allah, sikit-sikit mulut dia cakap qala Rasul. Tak betul Ustaz. Orang ni mulutnya Quran hadis saja. Jadi dia kena faham ya, penyelewengan bukan semata-mata kerana menolak Quran dan hadis. Itu satu bentuk penyelewengan. Macam golongan liberal misalnya, yang ultra liberal ni, mereka tolak Quran hadis, bagi mereka tak relevan. Tetapi penyelewengan juga boleh timbul ketika mana mereka menerima Quran dan hadis, tak tolak, tapi menyeleweng tafsir Quran dan hadis tu. Contoh ajaran-ajaran sesat banyak yang guna Quran hadis tapi diselewengkan tafsirnya. Golongan yang tak sembahyang, kenapa tak sembahyang? Dia pakai ayat Quran, aqimis solata li zikri, hendaklah kamu mendirikan solat untuk ingat pada aku. Dia kata itu untuk orang yang belum ingat Allah. Kami semua ni sentiasa ingat Allah, daimus solah, sentiasa dalam keadaan solat dah, kerana dah ingat Allah Ta'ala. Jadi tak perlu lagi macam orang lain, ya, nak rokok sujud, tak perlu. Sebab tujuan sembahyang nak ingat Allah. Dah ingat Allah, nak sembahyang apa lagi? Kan dia pakai ayat Quran. Sama juga yang innamal a'malu binniyat, hanya saja sembahyang, hanya saja amalan tu dengan niat. Maka bulan puasa nampak bukan main melantak siang hari berpinggan-pinggan. Kata kau tak puasa ke? Puasa, niat. Mana boleh niat saja, mestilah tak boleh makan, tak boleh minum. Allah Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan tu kan dengan niat. Macam tu pula. Tapi akhiran bab makan tak ada pula nak niat je. Cuma kau niat je makan, tapi jangan makan. Boleh ke? Tengok je makanan tu, tak makan ke? Dah niat dah. Makan mau dimakan betul-betul. Sembahyang nak pakai niat je ya. Jadi berlaku penyelewengan pada tafsir. Dan lebih parah lagi, wa yastahilluna bizalika dima'al muslimina wa amwalahum. Dengan dia salah tafsir ayat Quran dan hadis itu, dia kata orang lain itu musyrik. Lalu dia menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka. Kama huwa musyahadul ana fi nazairihim, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang. Sekarang ni maknanya zaman Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah ta'ala, yang sama perangai macam Khawarij. Wahum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka ini satu puak di tanah Hijaz yang dipanggil mereka itu Wahabi. Jadi kalau tuan-tuan beli lain Hasyiah As-Sawi ni, cetakan baru, kadang-kadang mereka buang tu. Mereka hilangkan daripada cetakan sebab mereka tak suka didedahkan bahawa pegangan Wahabi ini adalah Khawarij. Mazhab Maliki boleh lihat dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Raddil Bid'in Najdil Ladzi adalla bihal awam. Tajuk pun dah panjang. Misbahul Anam, lampu manusia. Jala'uz Zalam, penerang kepada kegelapan. Fi Raddil Bid'in Najdi, pada menolak ahli bid'ah dari Najd. Alladzi adalla bihal awam, yang mana dia ni dengan bid'ah dia itu menyesatkan orang awam. Itu tajuk kitab. Tapi saya perhati tengok, kalau di Malaysia ni bukan setakat orang awam, ustaz-ustaz pun kadang tak faham isu Wahabi ni. Wahabi okey apa? Dia orang nak tegakkan sunnah. Dia orang ni nak pertahankan tauhid. Dia orang nak tolak bid'ah. Alah, itu isu khilaf je, kecil je. Dia orang cuma tak minat nak baca Yasin malam Jumaat. Dia orang cuma tak mau buat tahlil arwah. Dia tak nampak isu lebih besar tu. Tu saya kata kalau ada masa, tapi akan jadi banyak sesi lah, boleh bentang slide membetulkan salah faham tentang Wahabi ni. Banyak orang salah faham. Dia ingat Wahabi ni jenis tak nak baca kunut. Dia banyak isu lebih besar pada itu. Yang berlaku pada masa itu, kata Al-Alamah Al-Habib Alawi Al-Haddad rahimahullah, iaitu dia cucu kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia mengatakan, saya terjemah terus, yang lebih penting daripada semua yang disebutkan tadi adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW sendiri. Maknanya ulama Syafi'i mengkelaskan Wahabi ni Khawarij berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, iaitu antaranya apa? Pertama, dia daripada Najd. Sebab Najd ni pernah Nabi SAW bagi isyarat tempat yang tak elok. Bila Nabi SAW, ini hadis dalam Sahih Bukhari, mendoakan penduduk Syam dan Yaman,
Ada yang hadir pada masa itu meminta Nabi SAW doakan sama untuk penduduk Najd. Tapi Nabi ulang doa kali kedua, tidak doakan. Lalu diminta lagi, Nabi ulang doa kali ketiga, pun tak sebut Najd, hanya sebut rahmatilah penduduk Syam dan penduduk Yaman. Akhirnya lepas kali ketiga itu, bila diminta supaya mendoakan penduduk Najd, Nabi SAW mengatakan dari sanalah akan terbitnya tanduk syaitan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu bahawa kalaulah tidak kerana fajar itu terbit daripada timur, nescaya saya tidak akan memandang ke arah timur. Ya, jadi tuan-tuan, kalau nak perhatikan dengan pasti, tengok dalam peta, draw a straight line daripada Madinah ke timur, pasti akan jumpa Riyadh. Riyadh itulah Najd. Itu nama baru. Riyadh nama baru, Najd nama lama. Nun Jim Dal, Najd. Najdi makna orang daripada Najd. Dan lagi tanda mereka wa qaunu simahum at-tahliq, iaitu mereka itu mencukur botak kepala. Ini mungkin di Malaysia ni orang pun tak tahu sejarah ni. Awal-awal kebangkitan Wahabi, mereka memaksa orang Islam lain ikut mereka, kerana bagi mereka orang Islam lain ni terlibat dengan syirik, terlibat dengan kufur, doa tepi kubur syirik, tawasul syirik, ambil berkat syirik. Jadi orang lain semua syirik. Jadi disuruh ikut dia, kembali kata dia kepada tauhid. Kalau tak ikut dia, mungkin dibunuh atau diseksa dan sebagainya. Tetapi kalau nak ikut dia, okeylah, kami ikut kamu. Dia suruh cukur botak kepala dengan alasan rambut yang ada tu adalah rambut zaman syirik. Sekarang kamu dah balik kembali kepada tauhid, kamu kena buang rambut zaman syirik. Bahkan awal-awal orang perempuan pun disuruh tahlik. Orang perempuan pun disuruh botakkan kepala. Kenapa? Kerana dulu kamu rambut syirik. Jadi muncullah ada orang perempuan yang pandai sikit, dia kata janggut tu bukan janggut zaman syirik. Kenapa tak suruh lelaki cukur janggut? Sebab janggut tu kan janggut zaman syirik. Jadi mereka jawab tak boleh, cukur janggut haram. Lalu orang wanita jawab, demikianlah haram cukur rambut bagi perempuan. Tak sama lelaki dengan wanita. Wanita tak boleh dicukur rambut kecuali ada penyakit, ada darurat, nak buat pembedahan, terpaksa cukur, tu cerita lain lah. Tapi dalam keadaan biasa tak dibenarkan. Demikianlah ulama' Hambali sendiri, yang mereka mengaku kami adalah Hambali, iaitu dalam kitab Ar-Risalatul Musammatu bi Rihlatil Hijaziyah wa Riyad Al-Unsiyah fil Hawadith wal Masail Almiyah. Panjang juga tajuk. Iaitu yang disusun oleh Abdullah Al-Qudumi An-Nabulisi Al-Hambali rahimahullah. Dia menyebut di sini simahum at-tahliq, sama macam mazhab Syafi'i. Kenapa mereka memandang Wahabi ini adalah khawarij? Kerana tanda mencukur botak kepala itu ada. Yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awsan. Mereka itu sentiasa membunuh orang-orang Islam, sedangkan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Kita ambil contoh khawarij zaman kita sekarang ni, ISIS. ISIS yang dibunuh ramai-ramai itu orang Islam. Padahal kalau nak kira dia bergerak cergas di Syria dengan Israel tak jauh mana. Adakah dia pergi berperang bunuh orang Israel? Tak ada. Demikian juga misalnya pahaman Wahabi popular di negara Arab Saudi. Kita bukan nak condemn negara Arab Saudi tu, nak tengok fahaman tu. Bila fahaman tu berleluasa di sana, pernah tak berlaku peperangan misalnya kita kata antara kerajaan Saudi, negara Saudi ni dengan Israel? Tuan-tuan boleh cek dalam sejarah. Kalau Mesir ada, kalau Jordan pernah perang dengan Israel, Iraq pernah, Syria pernah. Ya, negara-negara Arab ada berperang dengan Israel, tapi semenjak Wahabi berleluasa di tanah Hijaz ni, tak ada dia berperang dengan Israel. Jadi di situ ulama tengok, ciri-ciri ada dalam hadis ni ada pada golongan ni. Sebab kalau Iraq, mereka jadi launchpad untuk Iraq diserang. Kalau Yaman, memang mereka serang direct, mereka sendiri yang pergi menyerang, membunuh orang-orang Yaman. Jadi ciri yang dalam hadis itu ada pada mereka. Kemudian, walaupun Khawarij ini asalnya menceritakan Khawarij zaman sahabat Nabi, tetapi sifat Khawarij yang ada pada zaman kita sama seperti Khawarij zaman Nabi, iaitu yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Ni orang yang kata takkan tak betul Ustaz Wahabi, dia hafal Quran,
baca Quran selalu. Memang Nabi SAW bagi tahu macam tu. Ciri golongan ini adalah yaqra'unal Quran. Nabi SAW gunakan fi'il mudhari'. Maknanya mereka ini sentiasa baca Al-Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum, tidak melangkaui bacaan itu kerongkongan mereka. Ini kinayah majaz kepada mereka tidak faham apa yang mereka baca dengan baik. Itu yang berlaku salah tafsir. Dengan salah tafsir itulah mereka menuduh orang Islam lain itu syirik. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah, para ulama jelas menyebutkan bahawa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau yang menuduh Asy'ariyah Maturidiyah itu sesat, iaitu golongan Wahabi, mereka pula dikelaskan oleh para ulama sebagai Khawarij. Baik. Ada sebarang soalan? Kita ada masa dalam 2 minit lagi. Tuan-tuan boleh lihat ya, sebenarnya ni senarai ni agak pendek. Di buku 178 ya, kalau nak disesatkan golongan Asy'ariyah, makna majoriti ulama adalah sesat. Kerana majoriti ulama yang menjadi ikutan umat Islam memang Asy'ariyah. Kalau lihat buku 178, Imam Hasan Asy'ari sendiri, of course lah, akidah dia Asy'ariyah. Al-Imam Daruqutni, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi, Tajuddin As-Subki, Ibn Kathir, Ibn Hajar Al-Asqalani. Bahkan Wahabi sendiri merujuk pada kitab beliau Fathul Bari. Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau zaman kita ni Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini semua tokoh-tokoh ulama yang disegani dalam dunia Islam. Semua ini adalah Asy'ariyah. Kalau ada masa boleh baca dalam slide nanti, saya akan bacakan lebih panjang lagi dalam pelbagai bidang. Baik, kita sambung lagi lihat di muka 179. Apa yang disebut dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mub'idun Niqam, susunan Al-Imam Qadil Qudah, ketua kepada Qadi, ketua Hakim Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki. Beliau menjelaskan wa haula'il hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wal malikiyyatu wa fudala'ul hanabilata walillahil hamdu fil aqaidi yadun wahidatun kulluhum fi ra'i ahli sunnati wal jamaah. Dan ulama-ulama ini daripada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan ulama-ulama yang utama dalam mazhab Hambali, segala puji bagi Allah. Dalam akidah mereka umpama tangan yang satu, kesemuanya berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yadinuna Allah Ta'ala bi tariqi Syekhis Sunnah Abil Hasanil Asy'ari rahimahullah. Mereka beriman dengan Allah mengikut jalan yang dipertahankan oleh Syekhus Sunnah, ketua kepada golongan ahli sunnah, Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah. Lihat muka 80, pendirian Universiti Al-Azhar. Wa aqidatul azhari syarifi hiyal aqidatul asy'ariyatu wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang dipegang oleh Universiti Al-Azhar adalah akidah Asy'ari, dan akidah ini sebenarnya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wasadatul asy'ariyatu radhiyallahu taala anhum wa ardhahum hum jumhurul ulama minal ummah. Dan ulama-ulama Asy'ariyah, moga-moga Allah meridai mereka dan meredakan mereka. Mereka adalah majoriti ulama daripada umat Islam. Wa humul ladzina saddu syubhati amamal malahidati wa ghairihim. Ulama Asy'ariyah inilah yang mempertahankan agama ini daripada keraguan-keraguan yang dibawa oleh golongan malahidah, golongan etis, golongan yang free thinker, tak percaya kepada Tuhan. Asy'ariyah yang lawan. Wa humul ladzina altazamu bi kitabillahi wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibrat tarikh. Golongan Asy'ariyah lah yang berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi SAW sepanjang sejarah. Wa man kaffarahum aw fassaqahum yukhsha alaihi fi dinihi. Barang siapa yang mengkafirkan Asy'ariyah atau bahkan mengatakan golongan Asy'ariyah ni fasik, ahli bid'ah, maka dibimbangi atas keselamatan agamanya ataupun akidah dia. Masih lagi ulama Al-Azhar tu berlembut. Di hujung tu dia tak kata siapa yang kafirkan Asy'ariyah dia sendiri jadi kafir. Dia tak kata begitu. Dia masih berlapik lagi.
dia kata siapa yang mengkafirkan Asy'ariyah itu majoriti umat Islam. Padahal dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengatakan pada saudara dia ya kafir seorang saja, tak benar tuduhan dia tu, maka tuduhan kafir itu kembali kepada dia. Tapi ulama Al-Azhar masih lagi berlapik, kata dia orang yang macam ni dibimbangi agama dia, takut rosak agama dia kalau dia sampai mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan lihat di muka 81, tokoh yang menjadi idola golongan Wahabi sendiri, dalam kitab Majmu'ul Fatawa dicatatkan beliau mengatakan wal ulama'u ansaru furu'iddin wal asy'ariyatu ansaru usuliddin. Ulama-ulama ahli fiqh mereka ini menjadi penolong, pembela kepada cabang agama hukum hakam. Ulama-ulama ahli fiqh inilah pembela dia. Sementara Asy'ariyah, ulama-ulama bermazhab Asy'ari, mereka inilah pembela dasar-dasar agama, iaitu akidah. Usuluddin maknanya akidah. Baik. Muka surat 82. Ini testimoni daripada ulama Wahabi sendiri. Itu yang power. Betul kan? Kalau testimoni pada ulama kita, maka ta'ala. Ini tak ada apa. Ini ulama dia sendiri. Dalam kitab Mauqif Ibn Taymiyah Minal Asy'ariyah, pendirian Imam Ibn Taymiyah tentang ulama Asy'ariyah, Dr. Abdul Rahman bin Saleh Al-Mahmud, ulama Arab Saudi, berkata, wa min asbab intisyaril madhhabil asy'ari, kenapa tersebarnya mazhab Asy'ari di seluruh dunia Islam, anna jamharatan minal ulama'i i'tamaduhu wa nasaruhu, kerana ada di kalangan ulama, sepatutnya dia kata jumhur, tapi sebab dia kurang positif dia kata jamharah, maknanya ada sebilangan daripada ulama yang i'tamaduhu, berpegang dengan mazhab Asy'ari, wa nasaruhu, dan membantu mazhab Asy'ari ni. Siapa? Wa khassatan fuqaha Syafi'iyah, ulama Syafi'i memang Asy'ari kebanyakannya, hampir semualah. Wal Malikiyah, ulama Maliki hampir semua Asy'ari. Wal mutaakhirin wal a'lam alladzina tabannahu, dan ulama-ulama yang datang kemudian dan tokoh-tokoh berpegang dengan Asy'ari. Siapa dia? Al-Baqilani wa Ibn Furaq wal Baihaqi wal Isfaraini wal Syairazi wal Juwaini wal Kushairi wal Baghdadi wal Ghazali wal Razi wal Amidi wal Iz Abdul Salam wa Badruddin Ibn Jama'ah wa Subki wa ghairihim kasir. Dia sebut nama ulama-ulama satu-satu yang ikut mazhab Asy'ari ni, hujungnya wa ghairihim kasir, dan yang lain daripada mereka masih ramai lagi. Yang masih ramai itulah saya akan baca sebentar lalu sebelum kita tutup kuliah kita ni, dan nanti akan datang kita akan sambung dengan huraian sifat 20 insya-Allah. Saya baca sebentar lalu ya. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi ikutan umat Islam. Mazhab Asy'ari diikuti oleh siapa? Sekarang ni mereka nak pelekehkan, mereka anggap kita ni ikut Asy'ari ni kita sesat. Dia tak perasan majoriti ulama ahli tafsir Asy'ari, lagi majoriti ulama ahli hadis, majoriti ulama ahli fiqh, majoriti ulama ahli akidah, majoriti ulama ahli sejarah, majoriti ulama ahli nahwu, bahkan majoriti ulama ahli tasawuf, majoriti ulama ahli bahasa juga Asy'ariyah, dan majoriti ulama dalam pelbagai bidang sejarah dan sebagainya adalah Asy'ariyah. Jadi saya baca laju-laju. Ulama Asy'ariyah dalam bidang tafsir dan ulumul Quran. Yang Asy'ariyah siapa? Al-Qurtubi, Ibn al-Arabi, Al-Razi, Ibn Atiyah, Al-Mahalli, Al-Baydawi, Imam Abu Hayyan, Ibn Al-Juzri, Waz-Zarkashi, As-Sayuti, Al-Alusi, Al-Zarqani, An-Nasafi, Al-Qasimi, As-Sa'alabi. Sekejap, ambil nafas. Dalam ilmu hadis, Al-Khattabi, Abu Nuaim, Al-Isbahani, Al-Qadi Iyad, Ibn As-Salah, Al-Munziri, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Asakir. Masih dalam ilmu hadis lagi, Ibn Hajar Asqalani, Ibn Al-Munir, Ibn Battal, Al-Iraqi dan anaknya, Ibn Jama'ah, An-Nawawi, Al-Iz Ibn Abdul Salam, Al-Haythami, Al-Mizzi, Ibn Daqiq Al-Id, Ibn Zamlakani, Az-Zailai, Al-Badar Al-Aini, Al-Alai, Ibn Furaq, Ibn Mulaqin. Panjang lagi. Al-Qari, Al-Baikuni, Al-Laknawi, Az-Zabidi wa As-Sayuti dan seterusnya, Al-Manawi dan sebagainya. Ini dalam bidang hadis ya. Fiqh dan usul kalau mazhab Hanafi, Ibn Nujaim, Al-Kasani, Al-Sarqasi, Az-Zailai, Al-Kamal Ibn Hammam dan sebagainya. Dalam mazhab Hanafi lagi ada lagi
dalam mazhab Maliki Imam Ad-Dardi, Al-Baikalani, Ad-Dusuki, Ibn Rushd, Al-Qarafi, Asy-Syatibi. Tengok Imam Asy-Syatibi inilah yang selalu dijadikan rujukan oleh Wahabi dalam masalah bid'ah. Kata Imam Asy-Syatibi dalam bab bid'ah ni dia yang strict, berbeza dengan ulama-ulama lain. Tapi Imam Syatibi yang diambil kayu ukur dalam bab bid'ah ini, kalau ikut Wahabi dia pun ahli bid'ah, sesat, kerana dia Asy'ari. Jadi dia ambil kayu ukur bid'ah daripada orang yang bagi dia ahli bid'ah yang sesat. Macam mana tu? Baik, Ibn Al-Hajib dan sebagainya. Kalau mazhab Maliki panjang lagi, As-Sanusi, Az-Zarqani. Kalau mazhab Syafi'i senang cerita, boleh kata semualah, kecuali Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i tak ikut Asy'ari? Tak setuju kah? Kerana Imam Syafi'i hidup sebelum daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi beliau tidak mengikut kepada orang yang lahir selepas daripada beliau. Okey, saya laju lagi. Mazhab Syafi'i panjang sebab hampir semua. Ahli sejarah dan tarajim, ahli-ahli sejarah Qadhi Iyad, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Ibn Hajar Al-Mizzi, Ibn Asakir, Khatib Al-Baghdadi, Asy'ari, Ibn Khaldun, At-Tilmisani, Al-Safadi, Ibn Khalikan, As-Suhaili, As-Salihi, As-Sayuti, Ibn Al-Athir, ahli bahasa Arab, Al-Jirjani, Al-Ghazwani, Ibn Al-Ambari, As-Sayuti, Ibn Malik, Ibn Aqil, Ibn Manzur. Ini semua Asy'ari. Dan ramai lagi. Dan yang terakhir, pemimpin-pemimpin umat Islam, iaitu Nuruddin, tokoh-tokoh pemimpin yang soleh lah, yang baik-baik, juga Asy'ari. Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Muzaffar, Az-Zahil Bibras, Sultan-Sultan Mamalik, Sultan-Sultan Khalifah Utsmaniyah. Ini semua bermazhab Asy'ari. Kesimpulannya, kalau mereka nak buka sikit fikiran, kalau sampai mereka mengkafir atau menyesatkan Asy'ariyah Maturidiyah, berarti mereka menyesatkan majoriti umat Islam. Sedangkan Nabi SAW mengatakan bahawa alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah umat Islam. Wa man syazza ilan nar, siapa yang ganjil, yang terasing daripada pegangan umat Islam, mereka nanti akan terasing dalam neraka. Jadi kalau di situ mereka nak buka fikiran, mereka akan rasa bimbang. Kurang-kurangnya untuk menyesatkan Asy'ariyah. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat nanti sifat 20, hujah memang dengan Asy'ariyah. Sifat 20 berbanding dengan yang dipegang oleh golongan ini, itu tauhid 3. Itu dalam kuliah akan datang insya-Allah. Ada sebarang soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.